Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu pendedahan yang paling menarik sekali, yaitu berkaitan dengan penemuan oleh SPRM di rumah seorang bekas pengarah jabatan air, dan pada waktu serbuan beliau ialah pengarah jabatan air. Dan apa yang ditemui oleh SPRM ialah duit tunai. Tunai, saudara, bukan cukai, bukan cek, bukan online, bukan dalam handphone, bukan dalam cek dan sebagainya, tapi dalam bentuk tunai ditemui sebanyak Rm44 juta dalam pejabat, dalam rumah dan dalam kereta pengarah jabatan air di mana? Di Sabah. Rupa-rupanya ini kerja dia selama ini yang orang ramai tak tahu. Nak tahu apa yang dia buat sampai dia boleh dapat 44 juta tunai disimpan dalam pejabat, dalam rumah, dalam kereta, dalam entah di mana lagi. Ini yang dia buat rupa-rupanya. Tapi sebelum Anda tahu apa yang dia buat, sila tinggalkan dulu komen Anda tentang isu duit Rm44 juta tunai ini. Dan juga bantu saya, tolong tekan butang subscribe di ruangan subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan Anda tak perlu bayar apa-apa dan membantu saya mengembangkan channel ini. Saudara-saudara sekalian, uang tunai kira-kira 44 juta, 921 barang kemas, 86 jam tangan mewah, dan 93 unit beg tangan berjenama ditemui dalam serbuan di pejabat rumah dan kenderaan milik bekas pengarah Jabatan Air Negeri JNS Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Hisamuddin Muhammad Isa berkata, uang tunai Rm23 juta ditemui di atas meja perabot. Di atas meja perabot, sofa panjang, kabinet televisyen dan kabinet kayu, serta di dalam beg semasa serbuan pertama di pejabat Awang Tahir. Anda dapat bayangkan? Mari saya beritahu. Bayangkan kamu masuk ke dalam pejabat bos kamu, kamu temui duit 23 juta. 23 juta, bukan 2,3 juta. 23 juta ditemui di mana? Di atas meja pejabat. Atas meja pejabat ada duit belongo. Dikira 23 juta. Selain itu, di sofa pejabat. Sofa pejabat, kamu tahu sofa pejabat? Sofa pejabat, Anda masuk dalam sofa pejabat bos kamu, masuk dalam pejabat bos kamu, buka pintu, duduk di atas sofa panjang, ada duit tunai. Yang lebih menarik lagi, dalam kabinet televisyen. Sekarang aku nak suruh kamu semua pergi ke kabinet TV kamu, buka, agak-agak ada duit tak? Adalah dalam 5-6 ringgit kan, 10 ringgit, 100 tak mungkin lah, takut hilang kan. Tapi bos yang ini, apa dia buat? Letak duit dalam kabinet televisyen. Dan paling menarik lagi, dalam kabinet kayu. Orang ni simpan duit dalam peti emas, dalam peti besi, dengan kunci dan macam-macam. Tapi bos yang seorang ni simpan duit merata-rata. Boleh kata taburlah, bertaburan di meja pejabat, di sofa panjang, kabinet televisyen dan kabinet kayu, serta dalam beg semasa serbuan. Dan jumlah yang dirampas ketika serbuan pertama itu berjumlah 23 juta. Bukan 2,3 juta, 23 juta. Seterusnya, beliau berkata, 9 juta lagi ditemui di dalam boot Mazda, Rm4 juta di dalam boot Mercedes-Benz, dan 8 juta lagi di dalam peti keselamatan di rumah Awang Tahir. Hisamuddin turut menjelaskan secara terperinci kepada mahkamah lokasi bungkusan wang, barang kemas dan jam tangan yang terdapat di setiap sudut pejabat Awang Muhammad Tahir, di pantry, rumah dan kereta pada Pulan Lakaran, dengan merujuk kepada setiap gambar yang diambil. Anda dapat bayangkan itu? Coba bayangkanlah, kamu masuk ke dalam rumah, masuk di rumah dalam pejabat bos kamu, tiba-tiba kamu terjumpa duit, barang kemas, bungkusan duit, jam tangan di setiap sudut pejabat. Aduh, saya pun tak dapat bayangkan bagaimana banyaknya duit itu. Menjawab soalan, Hisamuddin berkata, hanya Awang Tahir yang punya akses ke bilik di pantry tersebut. Kerana ia berada di pejabat Awang Tahir,
Kunci bilik hanya disimpan oleh Awang Tahir dan pembantu pribadinya. Memaklumkan tiada sesiapa dibenarkan masuk bilik itu selain Awang Tahir. Sementara itu, di rumah Awang Tahir pula hanya istri Awang Tahir, Fauzia Piut, yang mempunyai akses ke peti keselamatan, di mana wang, barang kemas, jam tangan ditemui kerana dia satu-satunya orang yang mengetahui nombor gabungan peti keselamatan itu. Hishamuddin diberi keterangan lanjut pada Jumat di hadapan Hakim Mahkamah Session Abu Bakar Manat dalam perbicaraan Awang Tahir 58 tahun, Fauziah 55 dan Lim Lambeng 66 terhadap 37 pertuduhan penggubahan wang haram, membabitkan wang tunai dan simpanan bank berjumlah Rm61.5 juta serta pemilikan barangan kemas yang menyalahi undang-undang. Menurut Hishamuddin, ketika mereka menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan, selain pegawai SPRM, hanya Awang Tahir dan istrinya di rumah itu. Hishamuddin membacakan keterangan saksinya di hadapan Hakim Mahkamah Session Abu Bakar Manat dalam perbicaraan Awang Tahir membabitkan wang tunai simpanan bank dan simpanan bank berjumlah Rm61.57 juta serta pemilikan barangan mewah yang menyalahi undang-undang. Sementara itu, saksi ke-41 pendakwaan memaklumkan kepada mahkamah bahawa sejumlah wang tunai Rm14.000 ditemui pada rakan karib wanita Awang Tahir ketika serbuan di kondominium itu milik wanita itu. Ku Sazwani Ku Azmi 33 berkata pada 4 Oktober 2016 kira-kira jam 2 petang dia diarahkan oleh pegawai penyiasat Chen Huat untuk menyerbu sebuah rumah milik Christine Fiona M. Ponsoi yang dipercayai menyimpan harta daripada Awang Tahir. Selepas menerima arahan itu, saya pergi ke pejabat Christine di Sedco bersama dua pegawai lain. Berdasarkan maklumat, Christine berada di rumahnya di Jalan Fung Ye Ting dan kami pergi ke lokasi itu. Saya bertemu Christine ketika dia berada dalam keretanya dan saya memaklumkan kepadanya bahawa kami telah menerima arahan untuk melakukan serbuan di rumahnya di Luyang. Kami kemudiannya menuju ke kondominium Puncak Luyang bersama-sama dengan Christine. Sebelum kami meneruskan pencarian, saya telah menyampaikan perintah penggeledahan dan penyitaan kepada Christine serta meminta untuk menandatangani perintah itu, kata Ku Sazwani yang merupakan pegawai penyiasat suruhanjaya SPRM pada November sejak Mei 2016 hingga November 2018. Dia seterusnya memberi keterangan bahawa mereka telah membuat pemeriksaan kondominium itu dan menemui sebuah beg mengandungi 140 keping wang kertas Rm100 ringgit di ruang tamu. Wah, di ruang tamu punya banyak duit. Setelah mengira wang kertas, jumlah wang itu ialah Rm14.000 ringgit. Selain wang itu, kami tidak menjumpai apa-apa barang berharga atau barang mencurigakan dari kondominium itu. Kami kemudian merampas wang itu dan kembali ke pejabat SPRM Sabah. Saya menerima arahan untuk menyimpan sementara wang tunai rampasan itu sementara menunggu arahan selanjutnya, katanya. Saya kemudian memasukkan wang itu ke dalam kabinet besi dan menguncinya. Pada 19 Disember 2016, saya telah diarahkan oleh Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin untuk menyerahkan wang tunai Rm14.000 yang dirampas daripada Christine kepada pegawai SPRM Muhammad Yusuf Awang Osman, kata Ku Sazwani dalam kenyataan. Ku Sazwani seterusnya memaklumkan bahawa Christine mempunyai hubungan dengan Awang Tahir kerana dia memberi Christine wang Rm14.000. Menurut Ku Sazwani, Christine tidak ditahan SPRM tetapi dia merupakan salah seorang saksi pendakwaan. Sementara itu, saksi ke-39 pendakwaan berkata dia diarah menyerbu pejabat dan rumah bekas timbalan pengarah Jabatan Air Negeri Lim bagi mengesan bukti perbuatan jenayah rasuah yang dilakukan Lim. Nordinas berkata serbuan pertama dilakukan di pejabat Lim dan kemudian Kementerian Keuangan Sabah dan mereka tidak menemui sebarang bukti berkaitan siasatan case of water. Pasukan kami kemudian bergerak bersama Lim ke lokasi kedua, iaitu rumah Lim di Jalan Penempatan di sini. Kami kemudian membuat pemeriksaan di rumah dan di dalam kenderaan milik Lim. Hasil pencarian itu, kami menemui beberapa dokumen dan barang yang disaki
ada kaitan dengan siasatan kes Opswater itu, iaitu dokumen kenderaan, kewangan, rumah serta komputer riba dan barang kemas serta 2 kenderaan. Semua barang rampasan dibawa ke pejabat SPRM Sabah, katanya. Timbalan pendakwa raya DPP Mahadi Abdul Jumat, Haris Parakas Somia dan Zendelim menjalankan pendakwaan manakala Lim dibela oleh Datuk Tan Hock Chuan, Baldez Singh, Karpal Jit Singh dan Aaron Lau, dan Peguam Priscilla Aquila Sinem membela Awang Tahir dan Fauzia. Perbicaraan diteruskan pada 25 hingga 28 Julai tahun ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin kata Perikatan Nasional lah parti paling stabil. Rupa-rupanya taklah stabil sangat. Seperti yang dia dakwa, Parti Perikatan Nasional atau Gabungan Perikatan Nasional adalah parti yang lebih stabil daripada Kerajaan Perpaduan. Dia kata tiada masalah, dia kata tidak ada pergolakan dalaman, dia kata lebih baik daripada Kerajaan Perpaduan dan sebagainya. Rupa-rupanya dalam diam ada juga ulat di dalam Parti Bersatu. Manakan tidak, akhirnya dilaporkan kemarin 3 orang penaja dalam parti Bersekutu Bersatu dipecat serta-merta. Bukankah itu satu pergolakan dalaman yang sebenarnya berlaku? Tapi Muhyiddin kata tiada pergolakan. Akhirnya terungkailah, dan rupa-rupanya pergolakan itu diketahui oleh Muhyiddin Yassin. Kalau kemarin masih menjadi persoalan adakah Muhyiddin tahu atau tidak, rupa-rupanya dia tahu. Menurut laporan di Malaysia kini, Muhyiddin restui pecat ahli sayap Bersekutu Bersatu, kata Chong. Akhirnya yang disembunyi-sembunyikan, cuba untuk tidak diketahui orang, akhirnya keluar. Berkata pepatah Melayu, bagaimanapun sembunyikan sesuatu, kalau dah berulat, ia tetap berbau. Tutup macam manapun bangkai, kalau sudah berulat, ianya tetap akan keluar juga dan akan berbau. Akhirnya laporan ini menyatakan Muhyiddin restui pecat ahli sayap Bersekutu Bersatu. Pengerusi sayap Bersekutu Bersatu Chong Fat Ful berkata pemecatan beberapa pemimpin penaja telah direstui oleh Presiden Parti Muhyiddin Yassin. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas dakwaan pergolakan dalam cabang anggota Bukan Bumiputra Bersatu itu. Ini selepas sekurang-kurangnya 3 pemimpin penajanya dipecat serta merta. 3 pemimpin tersebut ialah Naib Ketua Sayap Bersekutu Parti Mahaganapati Das, Ketua Penerangannya S. Subramaniam, dan Ahli Exco MU Raja. Subramaniam dan Mahaganapati bukan dalam Exco Sayap Bersekutu Bersatu Nasional. Mereka berdua tidak pernah menerima watikah lantikan dari mana-mana pihak. Watikah lama ditamatkan supaya watikah baru dapat dikuatkuasakan tanpa sebarang kekeliruan, kata beliau. Watikah baru telah ditandatangani oleh Tan Sri Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sendiri pada 6 Jun 2023. Ini bermakna pelantikan Exco baru Sayap Bersekutu Bersatu Nasional dibuat dengan pengiktirafan Presiden, katanya kepada Malaysia Kini. Bagaimanapun, Chong tidak menjelaskan berhubung pemecatan MU Raja. Untuk rekod, Sayap Bersekutu Bersatu ditubuhkan pada 2021 selaku cabang parti itu yang mewakili ahli Bukan Bumiputra. Pada awalnya, sayap itu diketuai bekas ahli Parlimen Segamat Edmund Santahara Kumar. Ketika itu, seramai 14 ahli diberikan watikah pelantikan ke jawatan kepimpinan oleh Muhyiddin. Chong yang juga naib ketua kemudiannya menggantikan Santahara pada Ogos tahun lepas. Di bawah pimpinan Chong, Mahaganapati dilantik sebagai naib ketua baru, manakala Subramaniam dilantik sebagai ketua penerangan. Sementara itu, Subramaniam memberitahu Malaysia Kini kenyataan Chong itu tidak tepat dan mengelirukan. Menurutnya, Presiden Bersatu
tanda tangan watika baru pada 6 Jun. Namun saya ada bukti bahawa Muhyiddin tidak tahu isu pemecatan sehingga 10 Jun, kata beliau. Pada pagi 10 Jun, Muhyiddin sendiri membalas teks mesej saya bahawa dia tidak tahu mengenai pemecatan dalam sayap bersekutu. Jadi, kata beliau, bagaimana Presiden boleh iktiraf pelantikan baru pada 6 Jun, sedangkan pada 10 Jun dia sendiri berkata bahawa dia tidak tahu mengenai pemecatan, katanya. Tambahnya, dia masih menyimpan teks mesej Muhyiddin sebagai bukti. Yang kedua, Chong berkata pelantikan baru dibuat pada 6 Jun, tapi pemecatan dikeluarkan pada 16 Jun. Macam mana ini, kata beliau. Biasanya pecat penyandang kemudian lantik yang baru, tapi Chong lantik yang ahli baru dulu. Lepas 10 hari pecat yang lama, ia sangat mengelirukan dakwanya. Menurut Subramaniam, surat bertarikh 16 Jun ditandatangani oleh penolong setiausaha Dr. Richard Ng memaklumkan satu jawatan kuasa penaja yang baru sedang dalam proses pelantikan. Chong kata Presiden tanda tangan watika baru pada 6 Jun. Surat pula kata satu jawatan kuasa penaja yang baru sedang dalam proses pelantikan. Yang mana satu betul, soal Subramaniam. Persoalan besar di dalam isu konten ini ialah, adakah dengan pergolakan dalaman seperti ini akan menyeru, akan dapat menjentik hati ROS pula. Ingat, kerajaan sekarang di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. Kalau ROS terjentik dan dapat menghidu masalah seperti ini yang penuh dengan kekeliruan, adakah Bersatu akan bakal menerima bahana besar? Termasuklah akan diharamkan pula atau dibubarkan, dan tak boleh pula bertanding tiba-tiba dalam PRN. Itu kita tak tahu. Kita tunggulah nanti macam mana. Apa pendapat kamu semua tentang isu ini? Adakah Bersatu akan haram, tiba-tiba boleh diharamkan oleh ROS dan tak layak untuk bertanding dalam PRN nanti? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang paling menarik berkaitan dengan Muhyiddin Yassin yang mungkin telah dilupakan oleh Muhyiddin Yassin, tapi tiba-tiba digemparkan dan dicungkil balik, dikorek balik, sehingga kita semua pun terkejut. Rupa-rupanya Muhyiddin Yassin pernah mengeluarkan apa yang dikata oleh Bersih, mengingatkan Muhyiddin. Bersih ingatkan Muhyiddin, janji lantikan GLC satu bentuk salah guna kuasa. Kenyataan terbuka pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai janji lantikan politik ke syarikat berkaitan GLC sekiranya PN menang 6 pilihan raya negeri PRN adalah satu bentuk salah guna kuasa. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih dalam satu kenyataan hari ini berkata, ia juga bertentangan dengan amalan takbir urus yang baik. GLC ialah syarikat yang wujud untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan awam dan bukan mesin ATM parti politik untuk meletakkan penyokong serta parti dalam senarai gaji negeri, kata beliau. Dalam mengisytiharkan hasratnya secara terbuka, kami juga tertanya-tanya sama ada ia satu bentuk pembelian undi untuk mendapatkan songkongan kumpulan tertentu, kata beliau lagi. Katanya bentuk naungan politik itu malangnya sudah menjadi sebahagian daripada budaya politik dan setiap kerajaan berturut-turut termasuk kerajaan perpaduan semasa juga bersalah kerana melantik ahli politik sama ada wakil rakyat atau bukan wakil rakyat ke lembaga pengarah GLC. Bersih konsisten sebagai pemerhati dan kumpulan pendesak di semua pentadbiran yang berbeza sepanjang tahun bahawa ahli politik yang juga wakil rakyat tidak harus dilantik ke jawatan GLC. Tanggung jawab utama mereka kepada pengundi dan menjadi penggubal undang-undang dan bukannya sebagai pengarah syarikat, kata beliau. Bagi ahli politik yang bukan wakil rakyat pula, kita mesti menyediakan proses yang jelas dan ketat
untuk memastikan ketelusan dan hanya individu berkelayakan yang sesuai dilantik kerana mereka diamanahkan dengan aset awam, kata beliau lagi. Katanya, pengundi perlu bijak mengundi dalam pilihan raya negeri akan datang bagi memastikan parti atau calon yang komited dengan reformasi institusi untuk menghapuskan rasuah dipilih supaya negara dapat dibersihkan, dibebaskan daripada belenggu naungan politik dan rasuah, kata beliau lagi. Sebuah portal pada Rabu lalu melaporkan kenyataan Muhyiddin yang antara lain menyatakan PN siap sedia membentuk kerajaan di 6 negeri dan sudah menyelesaikan agihan jawatan termasuk ketua GLC jika menang PRN akan datang. Muhyiddin dilaporkan berkata, PN tidak bimbang dengan kritikan terhadap pelantikan ahli politik untuk mengetuai GLC dengan menegaskan perkara sama turut dibuat kerajaan perpaduan ketika ini. Saudara-saudara sekalian, bersih ingatkan Muhyiddin, janji lantikan GLC satu bentuk salah guna kuasa. Jadi, rupa-rupanya tindakan Muhyiddin menyatakan secara terbuka bahawa Perikatan Nasional telah menyelesaikan semua perkara berkaitan dengan pelantikan jawatan termasuk GLC telah pun boleh menjadi senjata politik, senjata untuk PRN kali ini. Jadi hati-hatilah kepada Muhyiddin apabila membuat apa-apa tindakan terbuka kerana ia boleh menjadi senjata politik dan boleh membawa kepada peluru untuk kempen PRN kali ini. Sekian dulu untuk kali ini. Adakah anda juga setuju bahawa Muhyiddin harus ingat bahawa janji lantikan GLC juga salah satu bentuk salah guna kuasa? Kalau parti gabungan PN kata, kalaulah mereka kata atau berpendapat atau cuba untuk menggunakan isu pelantikan GLC oleh kerajaan perpaduan, makna kata mereka pun akan juga terpalit sama kerana Muhyiddin sudah kata termasuk GLC sudah ditamatkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, lihat paparan tajuk ini sekarang. Dipetik daripada Malaysia Kini, yang amat panas dan penuh dengan kontroversi, dan pastinya anda akan sukai dan anda akan bantu share kerana ini memang amat kontroversi dan sangat panas menjelang PRN baru-baru ini. Adakah anda setuju dengan pendapat daripada Agus yang mengatakan PAS paling banyak buat fitnah? Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang memang luar biasa dan memang kontroversi dan pastinya akan menimbulkan banyak komen daripada anda. Bantu saya tinggalkan komen anda dalam ruangan komen di bawah ini dan tekan butang subscribe untuk membantu mengembangkan channel Suara Rakyat ini. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara, apa pendapat anda dengan apa yang dinyatakan oleh Agus ini? Yaitu PAS paling banyak buat fitnah, kata beliau. Adakah anda setuju dengan pernyataan beliau mengatakan bahawa PAS adalah yang paling banyak buat fitnah? PAS merupakan parti politik paling banyak membuat fitnah dan terkait dengan saman di mahkamah, kata Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Muhammad Agus Yusuf. Menulis di Facebook, Muhammad Agus menyenaraikan permohonan maaf dibuat pemimpin PAS selepas melakukan sesuatu dakwaan kepada musuh politik mereka. Antaranya, kata Agus, permohonan maaf oleh pesuruh Jaya PAS Perak Razman Zakaria kepada Anwar Ibrahim kerana mendakwa Perdana Menteri itu membawa agenda songsang LGBT dan menyokong agenda komunis. Menurutnya, pada 22 Jun lalu, Adun Kubu Gajah Khalil Yahya memohon maaf kerana mendakwa Perdana Menteri melantik ahli Parlimen Seputih Teresa Kok sebagai pengerusi Felda. Terbaru, pada 25 Jun lalu, katanya Akhbar Harakah Delhi pula memohon maaf kerana mendakwa bekas ahli DAP Muhammad Razali Abdul Rahman,
pernah menjadi penasihat khas Lim Guan Eng. Jika hendak disebutkan senarai fitnah PAS paling banyak, kata Muhammad Agus yang turut menyenaraikan kesamaan fitnah terhadap pemimpin PAS sejak 2017. Agus berkata, sebagai sebuah parti Islam, PAS sepatutnya membawa akhlak yang baik dan bukannya membuat persepsi serta tanggapan tanpa bukti. Tidak setuju, kritiklah, kata beliau. Jangan berkempen berunsur fitnah, perkauman, penghinaan, dan unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai Islam, katanya lagi. Menurutnya, perbuatan itu menjadi semakin berbelasa setiap kali menjelang pilihan raya. Tambahnya, PH dan BN merupakan parti paling kerap difitnah dengan tujuan menakutkan rakyat supaya tidak menyokong kerajaan perpaduan sekarang. Misalnya, katanya, DAP dianggap didakwa mengancam kedudukan Melayu Islam, dituduh mahu menukar Malaysia menjadi republik, serta menghapuskan raja berperlembagaan dan Islam sebagai agama rasmi. Tanpa merujuk kepada mana-mana pemimpin PAS, Muhammad Agus berkata, tugas ulama sepatutnya menjadi contoh dan teladan kepada bukan Islam. Kerja ulama menyeru orang supaya beriman, jauh dari mungkar, buat kebaikan. Tunjukkan contoh kepada bangsa lain dengan akhlak yang baik, supaya Islam dipuji dan dihormati, kata Agus lagi. Demi generasi masa depan, hentikan politik fitnah, ia budaya politik kotor dan keji, kata Agus lagi. Fokus kepada usaha membina Malaysia yang lebih baik, katanya, yang menyeru golongan muda menolak politik fitnah. Saudara-saudara sekalian, saya sangat setuju dan sangat menyokong apa yang dinyatakan Agus dalam ulasan beliau ini apabila beliau berkata, kerja ulama menyeru orang supaya beriman, jauh dari mungkar, buat kebaikan. Tunjukkan contoh kepada bangsa lain dengan akhlak yang baik, supaya Islam dipuji dan dihormati, kata beliau. Demi generasi masa depan, hentikan politik fitnah, ia budaya politik kotor dan keji. Saya sebagai generasi muda di dalam arus politik Malaysia, saya menyokong saranan Agus supaya politik fitnah ini perlu dihentikan segera dan ianya merupakan budaya politik yang kotor dan jijik. Selain itu, ada banyak cara lagi mahu menang selain daripada cara menabur fitnah. Antara cara yang paling mudah, tunjukkan bahwa Anda adalah parti yang terbaik melalui kerja yang terbaik. Fokus kepada usaha membina Malaysia yang lebih baik, bukannya fokus kepada politik fitnah. Hentikan politik fitnah, dan sesungguhnya generasi muda yang ada di Malaysia, dengarkan baik-baik. Kita seharusnya menolak politik fitnah, kerana politik fitnah adalah satu dosa dan kejijikan kepada kita semua. Tunjukkan hasil pekerjaan, bukan fitnah. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Akhirnya hari ini kita dapat satu berita yang paling gembira daripada SPRM, yang mana SPRM buka siasatan dakwaan rasuah di KLIA. Wah, ini cerita yang hangat dari beberapa hari yang lepas berkaitan dengan kekecohan di KLIA, yang mana Tiong King Sim menyatakan bahawa Menteri Motek Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan mengatakan bahawa ada berlaku rasuah di pintu masuk KLIA, dan akhirnya melalui berita BH Online ini dinyatakan SPRM sudah buka siasatan dakwaan rasuah di KLIA. Ini terbaik. Begini yang kita mau. SPRM begini yang kita mau. Dapat saja laporan, dapat saja pendakwaan, dakwaan atau dapat saja pendedahan begini, tidak tunggu lama-lama. Terus bertindak, terus serang. Ini yang bagus. Jangan tunggu-tunggu, siasat dulu. Anda tahu bila siasat lamanya berapa, baru terlepas. Kita mau yang terus bertindak. Begini yang terbaik. Apa pendapat kamu semua? Adakah Anda setuju dengan saya bahwa beginilah yang kita mau? SPRM terbaik, beginilah yang kita mau. Yang mana dapat saja pendedahan, terus segera bertindak, terus siasat. Barulah
semua mat rasuah sakau ini takut dan tidak lagi berani cuba-cuba, terpikir untuk buat sajalah, tidak juga tindakan pun. Nah, itu yang kita tidak mau berlaku. Kita hormati dan kita sanjungi, kita kagumi SPRM yang ada sekarang ini. Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azambaki mengesahkan pihaknya akan membuka siasatan berhubung dakwaan rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan KLIA. Beliau berkata agensi itu juga akan mendapatkan maklumat berhubung perkara itu dalam tempoh terdekat. Berhubung dakwaan rasuah yang dinyatakan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, SPRM akan menyiasat perkara itu, kata beliau lagi. SPRM akan mendapatkan maklumat daripada semua pihak dan menyiasat perkara itu sewajarnya. Oleh itu, kami menggesa orang ramai supaya tidak mensensasikan atau membuat spekulasi mengenai perkara ini, katanya. Semalam terdapat laporan seorang menteri didakwa menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa KLIA bagi membebaskan pelawat China yang ditahan Jabatan Immigration. Susulan itu, Datuk Seri Tiong King Sing mengakui dirinya adalah menteri yang dikaitkan dengan kejadian itu. Malah mendakwa kehadirannya membongkar amalan rasuah dalam kalangan pegawai di pintu masuk negara. King Sing mendakwa terdapat pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan. Ada yang minta sehingga RM3,000 untuk dikeluarkan daripada tahanan termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Tambahan RM3,000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas, manakala RM12,000 untuk kos memproses visa, kata beliau lagi. Wah, ini satu pendedahan yang luar biasa yang sudah pun menjentik hati SPRM, yang telah pun menjemput SPRM sendiri menyiasat rasuah yang didakwa berlaku di KLIA ini. Saudara, saya suka dengan pendedahan wang yang memalukan inilah. Menurut King Sing, terdapat pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan. Tak tahulah kenapa ditahan, tetapi menurut King Sing, yang ditahan itu mempunyai dokumen yang lengkap, tiada masalah, cuma masalah komunikasi. Tetapi apabila King Sing mendedahkan ada pegawai immigration yang meminta sehingga RM3,000 untuk dikeluarkan daripada tahanan, termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Tambahan RM3,000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas, manakala RM12,000 untuk kos memproses visa. Ini satu perkara yang memalukan negara. Terima kasihlah kepada SPRM yang bertindak cekap, pantas, segera untuk membuka kertas siasatan dakwaan rasuah di KLIA ini tanpa membiarkannya melalut. SPRM segera bertindak. Terima kasih SPRM, I love you so much. Semoga negara ini terus membangun, diperbaiki dengan lebih tangkas cepat di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Azambaki. Semoga barah yang sudah melarut lama dalam negara ini dapat disembuhkan dengan kadar segera. Tak sembuh sepenuhnya pun, kalau sembuh 90% pun sudah kira yang terbaik, dan terima kasih syukur kepada Tuhan. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya dalang orang yang menyebarkan video tentang kekecohan di KLIA baru-baru ini melibatkan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian akhirnya didedahkan. Dari kemarin sampai sekarang netizen mempersoalkan siapa sebenarnya yang mendedahkan, siapa sebenarnya yang memulakan penyebaran video tular yang menjadi buah mulut dan salah tafsir dalam kalangan penggemar media sosial warganet. Sehingga kan ada juga pemimpin-pemimpin parti politik yang turut tergesa-gesa membuat keputusan memohon menteri itu diletakkan jawatan, dipecat dan sebagainya kerana gara-gara sebuah video yang ditularkan itu. Persoalannya ialah siapa yang menularkan video itu, kenapa dia tularkan, dan apa kepentingan dia tularkan video itu. Rupa-rupanya ini dia. Menurut MOTAC,
Menteri Motek mendedahkan dalang sebenar yang menyebarkan video 100% daripada anggota immigration. Akhirnya didedahkan sendiri oleh menteri bahawa dalang yang menyebarkan video kecoh di KLIA itu adalah 100% daripada anggota immigration. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing akan merujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk menyiasat dalam penyebaran video kekecohan yang mendakwa dirinya menyalahguna kuasa di lapangan terbang KLIA kemarin. Tanpa berselindung, King Sing mendakwa video itu dirakam oleh pegawai immigration yang turut berada di tempat kejadian. Beliau turut mendakwa penyebaran itu adalah tindakan yang sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan berkenan. Kita sebagai netizen mahukan kebenaran. Kita sebagai netizen mahu cerita yang benar dan tepat. Oleh sebab itu, saya secara peribadi menyokong tindakan King Sing ini supaya SKMM mengambil tindakan untuk menyiasat penyebaran video tersebut dan sesungguhnya perlulah disiasat. Mengapa video itu disebarluaskan kalau benarlah tindakan pendedahan daripada Menteri Motek ini bahawa dalam sebar video 100% daripada anggota immigration, kita nak tanya kenapa anggota immigration itu menyebarkan video tersebut. Bukankah perkara itu larangan kepada penjawat awam untuk menyebarkan video berkaitan apa-apa di tempat kerja? Bukankah itu melanggar tata cara kerja seorang anggota penjawat awam? Lebih-lebih lagi kalau benar ianya direkam oleh pegawai immigration. Jadi SKMM wajib menyiasat dalam penyebaran video tersebut seperti yang dinyatakan oleh Tiong King Sing ini supaya tindakan itu dapat menutup dapat membuka apa cerita sebenarnya di sebalik video itu yang mana menurut beliau penyebaran itu adalah tindakan yang sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan. Menurut King Sing lagi, kenapa orang immigration takut sangat orang tular gambarnya? Punca viral ini saya boleh sahkan 100% daripada immigration sendiri kerana saya berada dalam pejabat immigration. Beliau berkata, oleh itu, dalang yang mengambil dan menyebarkan video berkenan perlu disiasat dengan segera kerana melakukan berita yang tidak benar. Saya mahu satu siasatan lengkap. Periksa gambar viral itu daripada telefon siapa dan saya minta SKMM melakukannya dan pegawai ini disiasat. Kenapa dia melakukannya? Kenapa buat berita tidak tepat? Buat tuduhan fitnah? Adakah mahu sebarkan atau selamatkan segelintir pegawainya? Kata beliau lagi. Wah, ini satu pendedahan yang luar biasa yang patut kita ikuti terus dan saya fikir sesuailah Tiong King Sing kata SKMM perlu menyiasat dalam penyebaran video berkaitan kekecohan itu dan yang mana mendakwa dirinya menyalahguna kuasa di lapangan terbang KLIA dan King Sing juga berkata bahawa beliau tahu siapa yang menyebarkan itu kerana dia ada di pejabat immigration. Beliau turut mendakwa penyebaran itu adalah tindakan yang sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di Balai Ketibaan berkenan. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita dapat satu berita yang paling menyedihkan di seluruh Malaysia. Persoalan besar ini melibatkan Hadi Awang, Presiden PAS. Persoalan mula berlegar-legar. Siapa yang akan menggantikan Hadi Awang jika ada apa-apa perkara yang besar melibatkan beliau. Lebih-lebih lagi, DUN Kelantan telah pun diumumkan bubar beberapa hari yang lepas. Ini akan menyaksikan DUN Kelantan akan menjalani PRN, Pilihan Raya Negeri. Namun, dengan laporan yang diterima ini daripada Malaysia kini, persoalan besar ialah adakah Abdul Hadi Awang akan dapat menjadi calon dalam PRN ini atau beliau tidak akan dicalonkan kerana keadaan kesihatan Abdul Hadi Awang yang merosot
Ini disahkan sendiri oleh anak beliau apabila anak beliau memohon doa dan solat hajat untuk kesehatan Abdul Hadi Awang yang telah dilaporkan merosot sejak semalam. Saudara-saudara sekalian, persoalan netizen dalam ruangan komen menyebut beberapa persoalan. Pertama, adakah Hadi Awang akan ada kekuatan untuk mengikuti kempen? Kedua, apakah dengan kesehatan Hadi Awang yang merosot ini akan mengganggu perjalanan kempen PAS dan akan boleh menjadi puncak kekalahan kepada PAS dalam pilihan raya kali ini? Karena dapat dilihat kepimpinan PAS ini banyak dipengaruhi oleh Tuan Haji Abdul Hadi Awang. Selain itu, menjadi persoalan kita juga ialah adakah Hadi Awang mampu bertahan? Dan kalau dia tidak mampu bertahan, katakanlah, kita tidak nak minta-minta tetapi kita hanya bertanya, katakanlah Hadi Awang dijemput ilahi, siapakah yang akan menggantikan Hadi Awang selepas ini? Adakah Tuan Ibrahim Tuatmat yang akan menggantikan beliau menjadi Presiden PAS selepas ini? Saudara-saudara sekalian, adakah benar dakwaan netizen Hadi Awang tidak akan bertanding dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini? Kalau dia tidak bertanding, maksud kata beliau PAS mempunyai masalah yang besar dalam kempen akan datang. Walau bagaimanapun, kita berdoa Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang kini menerima rawatan di hospital selepas kesehatannya merosot sejak sebelum Aidil Adha lalu. Perkara itu dimaklumkan anaknya Muhammad Khalil Abdul Hadi menerusi catatan di Facebook pagi ini. Beliau menulis mohon doa dan solat hajat khusus untuk kesembuhan Ayanda Tuan Guru. Kesehatan Ayanda sedikit merosot sebelum Aidil Adha dan kini sedang menerima rawatan dan pemantauan lanjut oleh pihak doktor di hospital, kata beliau lagi. Bagaimanapun, Muhammad Khalil yang juga adun batu buruk tidak memaklumkan lokasi hospital Abdul Hadi dirawat. Menurutnya, Abdul Hadi telah berada dalam keadaan uzur ketika majlis pelancaran Jentera Pilihan Raya Pemuda PAS Terengganu pada 27 Jun lalu. Bagaimanapun, katanya ahli parlimen Marang itu tetap menggagahkan diri untuk hadir program berkenan. Semoga Allah mengurniakan kesehatan dan kesejahteraan kepada Ayanda Tuan Guru berkat doa yang dipanjatkan oleh kita semua, katanya. Sementara itu, bernama melaporkan Muhammad Khalil ketika dihubungi mengesahkan Abdul Hadi menjalani rawatan di sebuah hospital di Kuala Terengganu dan berada dalam keadaan stabil. Beliau mengata, stabil perlu rehat secukupnya, katanya ringkas menelusi aplikasi WhatsApp. Kali terakhir Abdul Hadi dilaporkan dimasukkan ke hospital ialah pada Februari tahun lalu. Dia ketika itu dimasukkan ke Hospital Putrajaya selepas dilaporkan sesak nafas sebelum dipindahkan ke Institut Jantung Negara IJN untuk rawatan lanjut. Ikuti terus ulasan selepas ini.